كل أمر زبن لا يبدأ فيه بحمد لله فهو abtar, كما قال. Yang bermaksud setiap perkara baik yang ada nilai yang dimulakan tanpa pujian ke atas Allah fahuwa abtar, semuanya itu cacat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita berserta dengan segala pujian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kembali jasad kita, ruh kita, dan mencampakkan inayah dalam hati kita untuk sama-sama kita hadir berada di rumah Allah untuk kita melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala masih mengekalkan inayahnya itu dalam hati kita untuk sama-sama kita berada di dalam satu liqah yang penuh dengan barakah, yakni al-majalis al-amal. Mudah-mudahan kita diridhai dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dunia sampai ke akhirat. Apatah lagi kita berada di dalam satu bulan yang penuh dengan barakah, yakni Ramadan, Masya Allah. Dah 9 hari Masya Allah kita melalui ibadah puasa di bulan Ramadan, Masya Allah. Cuma Ramadan ini dia ada dua simbolik di dalamnya, dua perkara yang perlu kita lihat, teliti, Masya Allah. Nabi pernah bersabda di dalam satu hadis riwayat Tabarani kalau tak silap saya, Masya Allah, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa abwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kamu dan juga harta kamu. Rupa kita macam mana sekalipun Allah tak pandang. Sega tak sega, cantik tak cantik, putih hitam, semua benda ni Allah tak pandang. Begitu juga harta kita, abwalikum, banyak mana harta kita. Ya itu pun Allah Subhanahu Wa Taala tak pandang pada harta kita, Masya Allah. Apa yang Allah pandang Nabi sebut walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memandang pada hati kamu dan juga amalan-amalan kamu. Dua perkara ini karena kita fokus pada Ramadan. Masya Allah. Sebab itu Ramadan ini selalunya dikaitkan dengan panen. Bila sebut Ramadan, panen, Masya Allah. Apa yang panen sebenarnya? Bila saya kata panen, ada orang jerka dekat saya. Dia tak apa Ustaz, panen. Saya ada dunia ke bazar Ramadan, dia jual yang jambu dia tak. Baru letak balang, buah es ketuh, tak buah jus apa lagi, hujan turun, balang saya penuh dengan air hujan. Apa lagi panen dia tak, Masya Allah. Dia bukan sekadar panen cuaca. Dia kata panen itu Masya Allah ialah hati manusia. Hati kita yang panen sebenarnya. Pasal makanan ada depan mata, minuman pun ada depan mata, tapi tak boleh makan, tak boleh minum selama mana tak masuk waktu dia. Itu yang buat dia panen, Masya Allah. Dia balik rumah buka peti saja 35 kali dia buka. Masya Allah, buka, tutup. Macam-macam ada dalam. Tidak, Masya Allah. Ayam goreng, Masya Allah. Burger Indonesia ada. Kurma kambing ada, Masya Allah. Telur ayam pun ada. Tapi tak tahu telur ayam India ke apa, itu tak tahu lah. Masya Allah. Saya ada orang tanya juga, Ustaz, betul tak telur India putih? Saya sudah buruk macam mana saya tak ada apa telur India putih ya tak. Saya kata ayat tergantung tu, Masya Allah. Saya tak mungkin mustahil telur India putih je tak, Masya Allah. Apa kata Ustaz, kepun pun keluar kan tahu. Saya kata itu telur ayam dari India putih. Tidak ya, ayam sembilan Masya Allah. Baik, semua ada, tapi tak boleh makan, tak boleh minum selagi tak masuk waktu dia. Itu yang berhati panas, Masya Allah. Manusia ni lazimnya bila perut dia lapar, hati dia otomatik panas. Cuba kita tengok buka Ramadan hari biasa. Hari biasa kita dalam makan sarapan, sampai tengah hari, sampai badan pun sudah tetap. Balik-balik rumah tanyalah isteri, hamba masak apa hari ni? Bini jawab, guys lagi bang tak jadi masak apa. Kita jawab, dalam badan tetap, Masya Allah.
Apa hari ini dulu aku pergi makan kedai mama. Ada kita kata macam tu. Tidak. Awak biasa pergi hantar beli telefon lah. Bukan seorang pergi usul kuget itu. Hantar telefon aja dia main hantar. Tunggu dulu sah. Masya Allah. Anak-anak balik baik. Apa balik awal? Balik apa pergi belah. Masya Allah. Itulah manusia. Pokoknya hati. Maka simboliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita Ramadan itu adalah untuk didik hati kita. Hati kita. Karena Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Inna Allah la yaqbalu min amali illa ma kana lahu khalis. Tidak akan sampai sesuatu amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan yang ikhlas, masyaallah. Kalau hati kita penuh dengan kekotoran, masyaallah, kan macam-macam penyakit, masya-Allah, maka amalan itu akan jadi amalan yang tergantung, masya-Allah. Sebab itu Nabi kata, katakan suarikum, amwalikum, harta rupa-rupa, harta semua mendatangkan kepada hati. Tempat Allah menilai manusia itu hati, masya-Allah. Akhirnya kita tengok semua penyakit rohani semuanya bermula daripada hati yang tak apa-apa sehat. Waktu Nabi pernah bersabda dalam satu hadis itu panjang, saya ambil yang ujung, masya-Allah. Kata Nabi, wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha al-jasad kullu, wa idza fasadat fasada al-jasad kullu. Ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah dalam badan manusia ini ada mudghah, kata Nabi, seketul daging, masyaallah. Idza salahat, kalau dia baik, salaha al-jasad kullu, baiklah semua jasad dia. Wa idza fasadat, dan kalau dia buruk, fasada al-jasad kullu, buruklah semua jasad dia. Ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah itulah hati kamu, masyaallah. Ada seorang wali Allah ni, wali Allah. Ada isteri dia minta izin nak pergi ke kenduri. Ada wali Allah ni. Jadi isteri dia nak pergi kenduri, dia benarkan isteri dia pergi. Tapi dengan satu syarat, dia kata bila kamu sampai di tempat kenduri itu jangan mengumpat, jangan duduk bersama orang mengumpat, jangan sembang benda yang tidak bermanfaat. Jadi isteri dia pun kata okey. Tapi cuma dia kata aku kurang yakin melainkan kau buat satu benda. Apa dia? Sampai-sampai di tempat kenduri itu habis kira air minum dia. Minum. Tapi jangan telan, jangan mudah dia. Simpan dalam mulut kamu. Sampai lama sampai kamu balik ke rumah. Dia isteri solehah dia buat. Dia habis kira air dia minum. Dia tak telan, dia taruh kamu. Simpan dia. Habis hati kenduri itu dibalik naik, wali Allah dipanggil isteri dia. Dia tanya ada air dalam mulut kamu seperti mana aku pesan. Dia aku. Kalau dia kata ya, tak perlu habis semua. Masya Allah, dia pun aku. Jadi wali Allah tu bagi satu bekal kepada dia. Duda yang dalam makan. Isteri dia pun duda begitu. Ayah yang terbit dari mulut dia semua tukar jadi warna merah. Ayah tu tukar jadi warna merah. Jadi isteri dia pun tunjuk. Dia tanya apa penyakit saya? Saya minum air biasa saja, tapi bila ayah tu berada dalam mulut saya, kenapa dia tukar jadi warna merah? Maka kata wali Allah tu, walaupun mulut kamu terkunci, tapi hati kamu mengata pada orang. Hati kamu ni Masya Allah maki pada orang, muka pada orang, Masya Allah, amin. Ani Nabi pernah sebut, la yastaqimu imanu abadin hatta yastaqimu qalbuhu. Iman kamu takkan lurus, takkan cantik selama mana tak lurus dan cantiknya hati kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kita kena pasti, Masya Allah. Buanglah semua penyakit-penyakit mazmum, kenal pasti dia dan buang dia. Cepat-cepat kita sucikan dia sebelum habisnya Ramadan. Masya Allah, ada 21 hari lagi, Masya Allah. Karena matlamat Ramadan takkan tercapai karena kita tak buat benda ni semua, Masya Allah. Antara penyakit-penyakit besar yang ada di kalangan kita, antaranya sombong. Sombong ni bawa kita ke mana? Masya Allah. Sombong dengan kedudukan, sombong dengan pangkat, Masya Allah, sombong dengan kekayaan, tiba-tiba jadi kaya, jadi sombong, macam-macam ada, Masya Allah. Ada penyakit paling besar ada sombong, Masya Allah. Cuba fikir tengok sombong ini bawa kita ke mana? Tak akan bawa kita ke mana-mana, Masya Allah. Dan sombong dengan kekayaan, ada berapa banyak? Ada 30 juta Ustaz, Masya Allah. 30 juta, sekarang ambil 1 ringgit daripada 30 juta tu beli ayam, beli minum tengok. Ada nilai, Masya Allah. Sombong dengan kedudukan, pangkat, jabatan, Masya Allah. Kerabat besar, Masya Allah. Cuba gunakan kerabat kamu itu, kedudukan kamu itu buka puasa awal sikit, Masya Allah. Boleh tak? Tak boleh.
Pernah kita dengar dalam video, sekarang diumumkan waktu berbuka puasa bagi kawasan Sungai Petani. 4 suku bagi kerabat-kerabat, orang-orang kaya, orang-orang terkenal, selebriti. 7,5 bagi orang-orang miskin, Papa Kedana dan B40. Ada yang mahu itu, Masya Allah. Dan ada buku para lehi, Masya Allah. Tidak ada istilah kamu besar, kamu kaya, kamu miskin, kamu muda, kamu tua. Tidak ada, semua tulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita sama aja. Agar satu waktu imsak, satu waktu iftar, Allah bagi pada kita, Masya Allah. Jadi apa lagi kita nak sombong? Saya selalu pesan dalam kuliah saya, kita nak sombong, sedangkan badan kita pun tak dengar cakap kita. Sebenarnya sombong, badan kita sendiri pun tak dengar cakap kita, lagi nak sombong apa? Tidak. Badan kita dengar cakap kita sampai lama-lama. Umur kita daripada akhir balik sampai 30 tahun, itulah badan kita dengar cakap kita. Sampai 30 tahun lebih lah makan nasi ngamak 5 pinggan pun tak faham. Tapi main 40 tahun, kita pula kena dengar cakap badan kita. Manis jangan banyak cakap. Badan apa ni? Tidak. Garam jangan banyak-banyak lagi darah tinggi. Kacang jangan banyak-banyak lagi kena daun. Ni saya kena ada, Masya Allah. Puasa pun kena daun juga, Masya Allah. Badan pun tak dengar cakap kita lagi mau beragam. Oh, Masya Allah. Itu dia Sayyidina Ali pada sebut dalam antara kata-kata hikmah Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Ajibtu lil mutakabbirin alladhi kana bil amsi nutfa wa yakunu bil jibfa. Dia kata ajib, akhirnya udah heran. Heran aku tengok ajibtu lil mutakabbirin. Heran aku tengok orang-orang yang sombong dia. Aku heran dia kata. Pasal karena kita berasal bil amsi nutfa, berasal daripada setitis air bening. Wa yakunu bil jibfa. Ujungnya jadi jibfa. Jibfa ni boleh bangkai. Mati jadi bangkai kita ni, kata Masya Allah. Lagi nak belakang Allah, Masya Allah. Lagi tinggi kita pergi, lagi rendah kita kena tengok, Masya Allah. Lagi kena belajar tawadhu, Masya Allah. Itu Nabi ajak kepada kita, subhanallah, Masya Allah. Kemudian ini apa lagi, Masya Allah? Dengki pada orang. Ya, ini pendengki macam takkan habis bila-bila pun, Masya Allah. Dengki pada orang ini, ulama tasawuf, Masya Allah, mereka nakal dalam kitab. Mereka kata siapa nak penyakit dengki ni, dia ni adalah Yahudi, dia kata. Dia adalah Yahudi. Pasal apa? Perangai ni Yahudi punya perangai, Masya Allah. Pasal apa nak samakan dengan Yahudi? Ada hadis Nabi, man tasyabaha bi qaumin fa huwa min. Barang siapa mengikuti sesuatu kaum, jadilah dia kaum itu. Bila kita ada penyakit dengki ni, kita dengan Yahudi disamakan oleh para ulama, Masya Allah. Kerana mereka paling banyak penyakit ni. Kita pun ada juga, Masya Allah. Dengki sampai orang buka kedai burger pun dia dengki. Allah. Kawan untuk 3 orang je, Masya Allah. Itu pun ada dengki. Ya Allah, ya Tuhan kami, Masya Allah. Ini semua perangai ini takkan bawa kita ke mana-mana, Masya Allah. Melainkan semua amalan kita harus begitu saja, Masya Allah. Dengki orang kalau bawa rumah sikit saja, orang tak boleh tengok. Orang buka kereta saja, tak boleh tengok. Masya Allah. Orang naik pangkat pun tak boleh, Masya Allah. Semua tak boleh. Orang tua nikah muda pun tak boleh juga, Masya Allah. Kawan tu 80 tahun, dapat bini baru 25 tahun. Dia yang rezeki subuh, Masya Allah. Satu tangan pegang tokat, satu tangan pegang bini, Masya Allah. Penyakit. Ada cucu kan cicit, bini lah, Masya Allah. Boleh ronda satu besar, Masya Allah. Biar pilih rezeki dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala antara kita main dunia ini bukan suruh kita sombong dengan orang, bukan suruh kita dengki pada orang. Ada benda yang kita kena selesaikan. Itu tujuan Allah hantar kita. Apa tujuan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini salah satu tujuan. Aku jadikan jin dan manusia ini hanya untuk beribadah kepada aku. Ibadah kita selesai tak? Belum selesai lagi, pergi pula penyakit-penyakit yang lain. Masya Allah, itu tujuan, salah satu tujuan Allah hantar kita main, suruh kita beribadah. Sebelum hantar main, semua kita ni Allah dah catat dah di Lauh Mahfuz macam mana hidup kita. Betul tak? Itu kita setuju dah.
Kan? Sebelum Allah tiupkan roh itu ke dalam janin ibu kita dalam 120 hari itu, Masya Allah. Allah catat tak? Ajar dia, rezeki dia, pasangan dia semua. Ini bersama kita dari ibadah Allah. Sebab benda yang ada pada kita Allah dah set yang ada. Sebab itu kata ulama tasawuf. Ini perbahasan ulama, Masya Allah. Sebelum Allah nak tiup roh itu ke dalam janin ibu kita, Allah akan buka hijab. Panggil roh kita, suruh tengok. Allah buka hijab, roh kita akan lihat daripada kita lahir sampai kita mati. Daripada kita lahir sampai kita mati, roh akan lihat. Allah akan buka hijab, ni hidup kamu. Kalau roh kita tengok, apa ni taman mutiara, taman, contoh dia kan, kalau emas berlian tak apa, mutiara bola dia tak. Kalau roh itu dia macam dia membangkang, dia tak mau, maka kita takkan lahir ke tahu. Itu sebabnya berlaku keguguran, mati dalam kandungan, lahir mati. Wallahu a'lam secara terpokok. Benda ni perbahasan ulama kan, Masya Allah. Boleh jadi. Sebab tu kadang-kadang kita perasaan tak, kita pergi mana-mana majlis atau mana-mana tempat, kita rasa macam pernah tengok orang ni. Aku macam pernah tengok ustaz ni. Macam saya biasalah, ada mirip Syarukan, biasalah. Ada orang ni saya, kan? Kita tengok, aku macam pernah tengok ustaz ni kat mana tak tahu. Biasa ada rasa tu, Masya Allah. Macam pernah tengok dia kat mana tak tahu. Ataupun kita pergi satu tempat, kita sampai dekat tempat tu, rasa macam pernah main kat tempat tu. Aku macam pernah main kat tempat ni bila tak tahu. Masalah. Itu dipanggil sebagai imbasan. Apa dia imbasan? Kadang yang roh kita lihat tu, masa tu kadang-kadang bila kita main pada tempat itu dia akan main. Masya Allah. Wallahu a'lam. Ini perbahasan orang. Kita besar panjangnya bagi kita adalah yang setuju nak lahir. Tapi lahir kita tak boleh terima apa yang Allah sudah tetapkan ke atas diri kita. Masya Allah. Kalau ikut hati semua orang berjaya tinggi-tinggi, tidak. Semua duduk jabatan besar-besar, semua nak jadi doktor, semua nak jadi lawyer, nak jadi engineer. Kalau semua takkan nak pergi kerja besar-besar saja, siapa yang nak turun benar? Siapa nak pergi motor tetap? Siapa yang nak pergi ke Pramajari? Maknanya Allah dah set kita dalam bidang kita. Terima saja keadaan itu, Masya Allah. Habis buat nama mana nak hidup? Baik nasib tiba-tiba sampai 65-70. Itu pun kena syukur kepada Allah. Nasib baik hidup 65-70. Kalau berbanding dengan umat Nabi Nuh AS 950 tahun, Masya Allah, 900 tahun mereka beramal. Kita 65 tahun saja. Compare dengan amalan Nabi Nuh AS, boleh tak kita? Mana boleh, Masya Allah. Atau sebabnya Allah bagi Ramadan bagi kita, Masya Allah, bersihkan hati kita. Bersara ringkih pada orang untuk belajar bersihkan hati. Semua kita sama, Masya Allah. Semua kita ada sifat mazmuman, Masya Allah. Cuma kena berbagi. Sebab tu Rasulullah dalam Quran ada aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang sentiasa sucikan dirinya. Selagi pergi sembahyang Jumaat, tengok imam mesti akan baca. Khatib akan baca ayat ini. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ini ayat ini confirm imam akan baca. Selagi dengar dia. Masya Allah. Apa maksud dia? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepadaku. Dan hendaklah setiap kamu ini, kata Allah, setiap kamu ini, setiap seorang, Masya Allah, setiap kamu ini hitung dalam diri kamu apa persiapan kamu untuk hari esok. Di ayat apa ni? Muhasabah. Allah suruh kita muhasabah tu dalam Ramadan. Kenal pasti syaitan dia menunggu apa? Masya Allah, supaya dia tak mengacau kita, suruh kenal pasti kelemahan kita. Tapi syaitan itu bukan semuanya. Ada perbahasan ulama di situ, syaitan yang ganas. Antu Allah berlaku, perebet dibiarkan. Pasal itulah bulan Ramadan, bulan awal bermaksiat, Masya Allah. Wallah, ini semua perbahasan ulama, Masya Allah. Kadang-kadang kita tengok bermusuhan, gaduh, berdendam, tak habis-habis, tak kesudahan. Apakah hari ini, Masya Allah, satu perkara kita pernah ingat. Kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Tidak. Nabi ajarkan benda ni kepada kita. Jadi musuh dengan orang, berdendam dengan orang. Benda ni Nabi tak.
Kalau dendam itu dibenarkan, Nabi lah orang pertama yang akan berdendam. Tidak. 13 tahun Nabi duduk di Mekah, dakwah Nabi orang tak tahu. Sedihnya Nabi, macam-macam dia buat. Dua tengah sujud, Masya Allah, kotor-kotor muntah diletak di belakang bahu Nabi, Masya Allah, bisa maaf, Masya Allah. Dan tempat-tempat Nabi lalu itu ditabur dengan benda-benda tajam, terkena kaki dan sebagainya. Masya Allah. Satu family, Masya Allah, membelakangi Nabi, Masya Allah. Dan bapak saudara sendiri menjadi musuh yang utama. Bapak saudara yang menyambut kelahiran Nabi dengan dihadiahkan 100 ekor unta, bapak saudara itu juga ada yang bagi 100 ekor unta kalau siapa yang boleh bunuh Muhammad ini. Masya Allah, dia kata 13 tahun penderitaan oleh kaum Quraisy sampai kumpul dan bunuh Nabi. Akhirnya Allah kata Muhammad tinggalkan kota Mekah ini, pergi ke Madinah. Terpaksa tinggalkan tempat yang lebih sayang. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata dalam satu riwayat, menangis Nabi bila nak tinggal kota Mekah ini, menangis. Kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Mati yang min balad wa yuhibbuka ilayya. Apa kamu tak tengok kalau betapa cantik indahnya kota Mekah ini? Wa yuhibbuka ilayya. Aku sangat-sangat cinta kepada kota Mekah ini. Kalaulah kaum kerabat aku tak usir aku, kalau Allah tak perintahkan aku tinggalkan kota Mekah, aku takkan tinggalkan kota Mekah. Tinggal kota Mekah, pergi ke Madinah. 10 tahun dulu di Madinah, Masya Allah. Kemudian dia balik ke Mekah, bawa kejayaan Fatu Mekah dan pembukaan, peristiwa pembukaan kota Mekah. Wajib kena belajar kisah, Masya Allah. Itulah satu-satunya peperangan yang tidak menumpahkan darah, Masya Allah. Quraisy yang satu ketika dahulu yang buat Nabi tepuk-tepuk surrender dengan Nabi mencatatnya. Nabi Allah kemenangan besar, pembukaan, peristiwa pembukaan kota Mekah, Masya Allah. Masuk dalam kota Mekah, Nabi terus ke Masjidil Haram. Apa Nabi buat? Tawaf Ka'bah. Nabi tawaf Ka'bah sambil ambil busur anak panah bagi pecah semua patung-patung berhala, Masya Allah. Kemudian dia bilang Arabah buka pintu Ka'bah, Nabi masuk. Dalam Ka'bah apa yang ada patung-patung semua Nabi pecah, Masya Allah. Kemudian Nabi pergi ke setiap satu sudut dalam Ka'bah. Sudut ni Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di sudut itu benda yang sama. 4 sudut Nabi lakukan kalimat. Kemudian dibuka pintu Ka'bah. Nabi duduk depan pintu Ka'bah, Masya Allah. Orang Quraisy, kafir Quraisy soft di depan Nabi. Tunggu apa Nabi nak buat kepada kata dia. Daripada tunggu apa Nabi nak buat kepada mereka, Masya Allah. Lepas Nabi tanya, ya masyarakat Quraisy, wahai kaum Quraisy, ma turana fa'ilun fikum, apa kamu rasa aku akan buat kepada kamu? Kalau Nabi tanya 13 tahun macam-macam dibuatkan Nabi. Tidak, sekarang ni kita ni tengok dapat kuasa saja macam-macam boleh buat. Tidak, ni Nabi dapat kuasa. Tu Nabi tanya, apa kamu rasa aku akan buat kepada kamu? Masya Allah. Apa dia jawab? Qalu khair. Mereka jawab, engkau akan buat baik, wahai Muhammad. Pasal wa aqul karim, wa aku diberi, kau seorang saudara yang mulia dan kau seorang anak kepada saudara yang mulia. Itu orang Quraisy pun tahu Nabi mulia, Masya Allah. Akhul karim, kau seorang saudara yang mulia Muhammad, mesti kau akan buat baik. Apa kata Nabi? Terangkan mereka semua ni, pancunglah kepala mereka. Itu kan Nabi kata, satu ayat Nabi kata, izhabu, baliklah kamu semua. Itulah Nabi kata, izhabu, baliklah kamu semua, fa'antum mutulaqah, kamu semua dibebaskan pada hari ini. 13 tahun punya penderitaan, 5 minit selesai. Maafkan macam itu saja, Masya Allah. Kita ni semua umat Nabi Muhammad tapi dia berdendam, Masya Allah. Nabi tak banyak menari, tapi kita ada banyak dari mana kita berdatang, Masya Allah. Uang semua berdatang, takkan bawa kita ke mana? Takkan bawa kita ke mana, Masya Allah, Allah. Sungguh kadang-kadang lelaki bini gaduh pun tak nak sembang. Betul? Suami isteri gaduh pun tak nak sembang. Jiran saya nak sembang lagi bini. Betul ya Ustaz? Betul. Tapi macam mana dia komunikasi? Agak tulis surat saja. Lagi balik saja bini tulis surat. Makanan ada atas meja, pergi makan. Masya Allah. Lepas makan lagi jawab balik, cukup lah masak banyak dia masak.
makanan sikit pun tak sedap sendiri macam lupa macam kita insyaAllah. Ada satu hari dia nak pergi mesyuarat, suami dia nak pergi mesyuarat semalam. Dia tulis surat, tolong gerakkan aku pukul 5 pagi, pukul 7 flight aku ke Syakla, pukul 9 ada mesyuarat, hari Ahad baru balik. Tolong gerakkan aku pukul 5 pagi, 3 tanda seruan. Masya Allah. Bangun-bangun pukul 8 balik baru bangun. Allah. Maki bunyi dia macam-macam. Aku dah apa suruh orang gerak, hantar gerak lari ke mana nak mesyuarat, semua terlepas bila pasal hang lawan ni perempuan nyanyi. Bini dia kau dia dia. Bukan aku nyanyi, hang lah jantan nyanyi dia. Aku dah gerak dah, hang tak bangun dia tu. Bila hang gerak, tengok bawa surat tu aku tulis pukul 5 bangun. Masya Allah. Pakat tulis surat dia tu. Masya Allah. Mana tu? Kenapa buat? Masya Allah. Itu matlamat Ramadan Allah bagi. Bersihkan hati kita. Masya Allah. Buang segala kekotoran yang ada dalam hati. Memang susah, tapi tidak ada benda yang mustahil kalau kita berusaha. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ayat surah Ar-Ra'd ayat 9. Surah Ar-Ra'd ayat 9 Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan bersama dengan susu kau. Seandainya kalau mereka sendiri tidak berusaha untuk mengubah diri mereka. Masya Allah. Jadi usaha untuk betulkan dia. Subhanallah. Yang kedua yang melihat amalan. Ini yang terpandang. Segala amalan, segala apa yang kita buat, Masya Allah. Ada amalan yang kita berniat, ada amalan yang tidak memerlukan niat. Maknanya benar-benar baik kalau nak buat, tidak memerlukan pada niat pun, Masya Allah. Antara contohnya, ada contoh kita main syurah tadi. Tengok mana ada terlincap kita bawa dalam nasib baik tak bijak begitu imam bijak. Masya Allah. Apa kita buat kita dapat terlincap, kita ambil penyodok, kita kutip. Betul tak? Ada tak yang kutip kita niat? Saja aku kutip terlincap setengah rakaat kerana Allah Ta'ala. Ada? Ada. Masya Allah. Kadang isteri kita yang turun saya kain. Tidak kan? Biasalah. Kita ada dengan sidai kain, ada kita niat saja aku sidai kain ini menggantikan isteri aku yang dalam kebuzuran kerana Allah Ta'ala. Ada? Masya Allah tak ada. Benda-benda baik tak perlu pada niat. Allah tahu segala amalan kita. Itulah tentang benda yang Allah pandang. Masya Allah. Jadi sepanjang Masya Allah Ramadan ini belajarlah amalan-amalan yang baik yang boleh menguntungkan kita. Masya Allah. Cuma bila orang tanya, Ustaz, apa amalan yang saya nak buat ni Ustaz? Masya Allah. Ya, banyak Ustaz, banyak amalan lah kan, insyaAllah. Saya ambil daripada ulama tasawuf 4 amalan. Ruhiyah, Jasadiyah, Saqafiyah, Maliyah. 4 ini. Sepanjang Ramadan ni, Masya Allah. Apa dia Ruhiyah? Ruhiyah ni kan kita nak tahu dia macam memantapkan keimanan kita. Mantapkan iman kita. Coba. Puasa juga, tapi mata ni Masya Allah, dia sikit pun tak mensyukuri nikmat mata yang Allah bagi pada dia. Semua benda lawah dia tengok habis, Masya Allah. Apatah lagi maksiat di depan dia, Masya Allah. Badan berpuasa, tapi mata melihat kepada semua benda yang dilarang. Dosa tetap dosa. Melihat kepada sesuatu yang indah, sesuatu pada tubuh wanita, ini dari sendiri amat. Melihat sesuatu pada tubuh wanita seumpama macam anak panah daripada anak panah iblis yang beracun, kata Nabi. Barang siapa yang dapat menghindari perbuatan itu kerana takut kepada Allah, nescaya Allah akan campakkan kemanisan iman di dalam hati dia. Masya Allah, ini Nabi sendiri sebut. Dia tengok lepas sembahyang subuh, dia balik tidur. Dia tidur, main waktu lemah, baru bangun. Lepas tu dia sembahyang lemah. Lepas sembahyang lemah, tak tahu nak buat apa pasal sini. Pucuk-pucuk otak, Masya Allah, layan for you. Lepas pukul 4, lepas tu berhenti solat pulang azam. Lepas tu tak tahu nak buat apa, buat sini kickboxer. Masya Allah. Sampai pukul 6 ya. Pukul 6, pergi bazar Ramadan. Masya Allah. Pergi bazar Ramadan. Dia pergi sana, dia layan habis semua. Mami jual murtabak, aku nak tengok. Masya Allah. Hampir beli murtabak, aku nak tengok. Masya Allah. Saya sendiri tak pernah terlepas. Masya Allah. Saya pun pernah tengok. Tunggu. Nabi beli murtabak punya bahasa. Saya dengan isteri saya ambil, Masya Allah. Di bazar Allah. Waktu kata jangan depan kami ada sepasang suami isteri.
Dia jalan, Masya Allah. Suami dia bulan Ramadan pakai baju singlet, seluar pendek atas badan lutut. Suami tengok isteri dia di sebelah dia lagi pendek daripada suami dia. Masya Allah. Baru faham saja. Ya Allah, sungguh saya tengok isteri saya berada di sebelah saya. Seksi gila, Masya Allah. Saya tengok habis semua, Masya Allah. Walaupun tengok Masya Allah, tapi jauh di sudut hati saya sedih. Sedih teramat-amat sedih. Sedih bukan sebab saya alim sangat. Sedih sebab dapat tengok sekali saja. Bini saya ada sebelah saya dan tahu ini apa tu tengok apa? Apa-apa jangan cari burger ada depan jangan. Sedih. Tu mantap, Masya Allah. Puasa juga tapi mata dah tengok semua benda Allah, Masya Allah. Belajar syukuri nikmat mata Allah bagi ramai manusia hari ini mata tak dilihat. Buta. Tapi kita sekurang-kurangnya, Masya Allah, walaupun semua nampak dua, sekurang-kurangnya boleh nampak. Nanti ya, itu dia cerita ada seorang sahabat. Dia nampak semua dua, Masya Allah. Ibu juga dokter mata, dia tanya, dokter, saya ni penyakit apa? Dokter, saya tengok semua nampak dua aja. Dokter tanya apa ni? Kenapa hanya orang pula? Mana orang saya seorang aja. Pokoknya dokter tu 2 kali rendah sikit. Dia pun nampak dua, dokter nampak cepat. Masya Allah. Jadi syukurilah nikmat mata yang Allah bagi kepada kita. Ada ramai buta di luar sana. Masya Allah. Ini Ramadan banyak bagi betul balik semua. Itu yang Ramadan ini dipanggil sebagai madrasah yang mentarbiah diri kita. Kalau kita tak belajar benda ini semua bila-bila kita tak belajar. Tidak, Masya Allah. Itu sebabnya antara puncanya Allah Subhanahu Wa Taala membelenggu syaitan pun kerana nak kita belajar sungguh-sungguh. Jangan ada halangan dalam pembelajaran kita ni. Masya Allah. Kadang telinga dengar berita-berita yang sahih, berita-berita yang baik, Masya Allah. Ni orang mengumpat lah, orang kata membuka aib orang, semua dia dengar. Tu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata ramai manusia dia silap tanah. Dia ada ingat, dia dengar kan, dia tak dapat apa. Yang cakap tu yang dapat dosa. Sebenarnya dah Imam Ghazali kata yang dengar tu pun dapat dosa sama dengan orang yang bercakap tu. Pasal kita dengar lah dia cakap. Kalau kita tak dengar dia pun cakap apa? Dia boleh sembang dengan tempoh je. Tempoh hantar lah, orang yang pakai tempoh. Sembang lah dengan tempoh. Pasal Masya Allah. Jadi itu kata Imam Ghazali, jauhkan diri kita daripada teman-teman yang boleh menghapuskan pahala puasa kita. Kalau boleh jauh daripada teman-teman macam ni. Masya Allah. Kadang mulut. Masya Allah, mulut pun tengok Allah. Tuan-tuan, dalam surah Isra Allah bagi warning. Dalam surah Isra ayat 36 ayat 6 ayat 7 Allah bagi warning. Masya Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu ada sudah clear dah. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kamu, wal basara, penglihatan kamu, wal fu'ada. Fu'ad ni hati. Hati ni, fu'ad ni hati. Masya Allah. Hati dia ada banyak tafsiran. Ada fu'ad, ada qalbun, ada lubun, ada sudur. Ini hati, Masya Allah. Dan Allah sebut wal fu'ada, dan hati kamu. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dipersoalkan, akan dipersoalkan oleh Allah. Setiap satu lintasan hati pun Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itu yang tadi saya cakap, kadang mulut ni manis tapi hati lebat dia. Masya Allah. Itu yang jadi ayat jadi merah tadi. Masya Allah. Ada mulut ni bukan sekadar tahan makan minum saja, benda yang keluar daripada dia, percakapan, ucapan, semua kena baik. Man amana billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia cakap benda yang baik, aw liyasmut. Kalau tak boleh, duduk diam, kata Nabi. Kalau tak boleh cakap, duduk diam. Masya Allah. Ni kita tengok pukul 3 dia ada masalahnya, ketika ada masa siap dia pergi, Masya Allah, pergi rumah 17, Masya Allah, pergi jumpa Kak Beda masa apa? Masa apa lah, masa sikit-sikit kawan. Itulah anak-anak dia kata jadi balik, semua sibuk kerja lagi sampai tempat kerja.
Habis macam mana? Aku dengan lelaki aku jalan tak puas lama. Oh, tu masa sikit-sikit je lah, tu kami buah je. Oh, masa apa tu? Adalah sotong masak pedas bu petai sikit. Oh, doa. Tu je lah, adalah kurma kambing ada sikit. Masya Allah. Oh, tu je lah. Dah ada ayam goreng kunyit bu sikit juga tadi. Oh, tinggal dah. Dah ada tu ayam daging masa hitam pun ada tu je. Dua orang makan sikit-sikit. Banyak tu sikit lah tu. Masya Allah. Apa aja kami jumpa aku dah bukan kabeh dah nak apa ni apa anak kakiah balik mainan kiamat kia tu orang 18 Masya Allah anak perempuan dia yang ajar dua ajar tu dia anak balik dah balik bila kemarin dulu okey kan ya Allah okey apa kau balik bawa negro dia bawa negro dia dah Masya Allah negro nanti kau negro tu tengok macam mana ya Allah hitam Masya Allah yang hitam tu mak lazim arfin Masya Allah 6, 2, 6 saya dengan umum pun ada Masya Allah. Pasti dia buat kata dia ada apa? Depah lah cakap. Bukan depah, sebenarnya dia yang cakap. Pasti dia buat depah lah cakap kan. Negro ni bawa kereta pergi simpang kat masjid tu, masjid Sungai apa, masjid Batu Dua tu, simpang 3 tu kan, kena tahan dengan JPJ. Wah, ada resin tu ada. JPJ tanya kenapa tempat driver tinta. Padahal bukan tinta, kulit negro tu macam tinta. Ini bulan Ramadan dia nimbang. Bahaya lisan ini, afatul lisan. Salah satu bahaya lisan ini kata Nabi mengumpat. Salah satu bahaya mengumpat. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih. Apa kata Nabi? Iyyakum wal ghibah. Iyyakum wal ghibah. Maksudnya jauh daripada mengumpat. Nabi tak kata jangan mengumpat, tapi Nabi kata jauh daripada mengumpat. Pasal ba'inna ghibata asyaddu min az-zina. Sesungguhnya mengumpat ini lebih bahaya daripada zina. Dia. Zina bukan bahaya apa? Lagi bahaya, betul tak? La taqrabu zina. Jangan kau dekat pada zina kata Allah. Tapi Nabi kata fa'inna ghibata asyaddu min az-zina. Mengumpat lebih bahaya daripada zina. Kira Abu Khaifah, kenapa kamu datang cari ya Rasulullah? Maka Nabi kata fa'inna rujal pada yazni yatubu fayatubullahu alaihi. Apabila seorang lelaki ini berzina kemudian dia bertaubat, Allah terima taubat dia. Fayatubullahu alaihi kata Nabi. Allah terima taubat dia. Pasal zina ni antara kita dengan Allah. Dosa ni antara kita dengan Allah. Kalau kita taubat bertaubat. Tapi kalau kita mengumpat, walaupun kita bertaubat, Allah tak terima taubat itu dan Allah takkan ampunkan dosa itu mengumpat. Sampai lama-lama hatta yaghfir lahu sahibu kata Nabi. Sehingga orang yang kita mengumpat itu maafkan kita terlebih dahulu. Itu dia mengumpat ni dia kata buruk, kata-kata buruk pasal orang bukan. Mengumpat ini kita kata sesuatu yang ada pada seseorang, itulah mengumpat. Ada seorang lelaki, dia pergi ziarah Nabi, dia pergi rumah Nabi, dia ziarah Nabi. Lepas dia ziarah Nabi, dia keluar, dia balik. Dia keluar daripada rumah Nabi, Aisyah radhiyallahu anha keluar daripada bilik. Bila Aisyah keluar daripada bilik, Aisyah tengok pada lelaki itu, dia apa Nabi? Ya Rasulullah, tadi saya tengok lelaki yang ziarah kamu tu pendek dia. Nabi kata, ya Aisyah kau telah mengumpat. Apa yang saya mengumpat memang dia pendek apa? Itulah mengumpat kata Nabi, itu dia. Kalau saya kata dia tinggi, itu dusta namanya. Masya Allah. Cuba kita tengok orang tu. Bagi-bagi naik, mesti Allah kata, Ustaz, saya bukan mana cuba, mana kulit pun tak tahu. Saya bicara masa tu lagi, dekat ni. Habis-habis ceramah semua mereka salam. Alhamdulillah. Ada satu budak kecil main salam. Dia bisa dia main kat salam. Dia besar ni dia yang 5 tahun nada budak. Saya ingat dia nak salam ke apa. Saya pun orang tanya dia. Saya bilang tanya budak tu bilang, ish,
hitamnya ini jangan rokok para jangan tidak apa kita maafkan dia insyaallah. Itu tengok bapaknya yang cakap, masya Allah. Kalau dia hidup dan lagi kita minta maaf pada dia Allah. Kalau dia mati macam mana? Tidak mengumpat dia mati, macam mana kita nak cari dia? Merangkak di masyarakat, masya Allah. Ini benda-benda inilah yang kita kena belajar sepanjang Ramadan. Ini disebut sebagai amalan dari segi ruhiyah. Belajar, bagi belajar. Yang kemudian yang kedua yang dia jasadiyah. Apa dia jasadiyah? Very simple. Saya tak menghuraikannya memang. Masa pun tak cukup. Doa. Antaranya doa. Diri kita ini perlukan doa. Itulah yang Allah bagi kepada kita. Ud'uni astajib lakum. Apa doa aku bagi? Masya Allah. Ramadan bulan penuh dengan barakah. Rugi kalau tak doa. Sungguh rugi. Allah nak bagi, masya Allah. Tapi saya minta juga Ustaz, kenapa Allah tak bagi? Ni macam ni, rahsia doa kita kata ulama. Ada 4 rangkaian, masya Allah. Saya ingat 3, ada satu saya lupa, masya Allah. Yang pertama kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu bukan tak sampai kepada Allah, sampai. Bukan Allah tak jawab, tapi sebelum Allah jawab, Allah akan tengok doa itu baik tak baik untuk kita. Kalau tak baik, Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu sebabnya kadang kita minta A, kita dapat B. Betul tak? InsyaAllah. Itu. Yang keduanya, masya Allah. Itu yang kedua lah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang seterusnya, yang ketiganya, kalau doa yang kita minta itu tak elok untuk di dunia, maka Allah simpan doa itu untuk akhirat. Allah akan jawab di akhirat. Contoh macam saya doa, ya Allah, putihkanlah kulitku, cerahkanlah wajahku. Contoh, tidak. Kalau Allah bagi saya di dunia, jadikan saya putih, InsyaAllah akan semua mau kata saya. Kita calurkan. Jadi kalau simpan doa itu, bila Allah jawab di akhirat, putih menempat saya, masya Allah. Tentu saya sombong belum kata tangan Allah kan, masya Allah. Itu cara Allah menjawab doa kita, masya Allah. Jadi kita ni nak meminta kalau benda itu baik Allah bagi, masya Allah. Itu sebabnya Nabi kata bangun makan sok, masya Allah. Sahur itu penting. Karena di situ ada keberkatan, walau dengan segala ayat, masya Allah. Lepas tu kadang-kadang ibu-ibu gerak suami, dia dah makan sok, betul bangun. Hari kita bawa hantar, aku makan, dia makan. Lepas ni dia nak buat macam tu. Bawa satu gelas ayam, bawa sebiji kurma di tempat dia. Gerak dia. Dia mesti muat, sumpah kurma dalam mulut. Doa bagi rupanya Allah, cepat, masya Allah. Buat lalu tu. Bawa kurma kecil saja kita cekik ulang, masya Allah. Doa. Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya aku jumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa aku perlu buat? Nabi kata doa kan? Doa apa? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa Nabi tanya. Masya Allah. Tapi saya ni Ustaz, fafu ni boleh tak boleh masuk Ustaz? Bahasa Melayu saja. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang suka kepada pengampunan. Ampunilah dosa-dosa kami sekeluarga, istri kami, suami kami, anak-anak kami, ibu bapa kami, dan kaum muslimin muslimat yang beriman padamu. Baca doa itu. Selagi kita nak buka puasa, ambil 5 ini, masya Allah, doa dan zikir, masya Allah. Ni dulu tengok ada makan mana dulu, roti john ada, burger ada, seribu kau ada, masya Allah. Kadang buat majlis iftar perdana di rumah. Dia buat di rumah, tak salah buat majlis iftar, masya Allah, tak ada salah. Dia jumpa semua, Pak Sudia lah, Pak Teh dia lah, Anum dia lah, Pak Mentua dia yang nombor 1, nombor 2, semua dia jumpa, masya Allah. Juara, buka pintu saja, terus sampai ke belakang. Panung tu masuk pijak, tengok. Lantai rupanya 1000 muka. 1000 muka dengan lantai sama. Tak salah, tapi anjurkanlah majlis-majlis doa dan sebagainya. Masya Allah. Allah nak bagi siapa tak ambil, masya Allah, doa banyak-banyak. Kemudian yang tambahlah sedikit sebanyak amalan-amalan sunnah. Selagi kita nak buat doa, boleh apa? Mudah buat dengan 2 rakaat. Witir. Kadang saya tengok juga habis-habis 8 berapa tu aja. Witir. Tapi saya husnuzon, mungkin dia balik rumah dia buat. Masya Allah. Tapi kalau tak buat macam mana? Witir antara amalan yang Nabi pesan jangan tinggal.
Masya Allah. Kita bangun pukul 5 pagi, jangan boleh makan. 5 pagi, ambil gosok ini, ambil wudhu, sunat tahajud 2 rakaat. Boleh buat apa? Masya Allah. Ini semua antara amalan. Okey, yang ketiga saya cepat-cepat, Saqafiyah. Apa dia amalan Saqafiyah? Ilmu. Bulan Ramadan dikenali sebagai syahrul Quran. Bulan diturunkan Quran. Nabi mengaji dah. Nabi sendiri mengaji bulan Ramadan. Masya Allah. Saya hanya macam-macam kitab saya baca. Daripada sebelum saya Islam sampai saya Islam, macam-macam kitab agama sebelum saya baca. Tapi satu-satunya kitab paling unik saya baca dalam hidup saya, Quran. Pasal apa uniknya? Ada surah yang panjang, ada surah yang pendek. Sepanjang-panjang Al-Baqarah, sependek-pendek surah Al-Kautsar. Kenapa Allah buat macam tu? Nak baca Baqarah 2,5 jam baru habis. Nak baca Al-Kautsar 10 saat saja, tak sampai 10 saat Al-Kautsar. Kenapa Allah buat macam tu? Panjang pendek. Kenapa? Sebab Allah nak hafal dekat kita semua. Jangan cari alasan kata tak ada masa dengan Quran. Jangan sesekali cari alasan kata tak ada masa dengan Quran. Juzuk 30 semua surah pendek. 2 minit tak sampai nak baca. Surah Ad-Duha sebelah ayat saja. Sebelah minit lah kita baca. 30 saat saja. Takkan 30 saat itu kita tak ada dengan Quran. Allahu Akbar. Apa kita nak jawab depan Allah? Allah dah permudahkan untuk kita Quran, tapi kita tak pernah sentuh. Aja sirah Nabi, berapa banyak kita hari sudah habis komplit sirah. Kita mengaku Nabi Muhammad SAW, tapi siapa ayah Nabi, siapa ibu Nabi, siapa datuk Nabi, siapa bapa saudara Nabi, berapa banyak ramai istrinya, dengan istri yang mana Nabi dapat anak, berapa orang anak lelakinya, berapa orang anak perempuannya. Ini kena tahu ramai datang. Jadi baca sirah, Masya Allah. Jangan bagi Ramadan pihak untuk terpada ilmu dalam diri kita. Nak kata buat jahil, bukan seorang doa, Allah, Masya Allah. Kadang-kadang ada diri kita cerdik sangat. Betul? Masya Allah. Dalam cerdik, nampak cerdik pun tapi sebenarnya bodoh. Ada juga. Itu dia buat cerita ya. Cerita. Dia kapal terbang. Ada 5 orang dalam kapal terbang. Seorang presiden satu negara Amerika. Seorang lagi presiden Amerika. Seorang lagi penyanyi pop. Seorang lagi Islam. Seorang lagi budak sekolah dalam kapal terbang. Tiba-tiba enjin rosak kapal terbang nak terhempas. Pilot apa kapal terbang rosak nak terhempas. Semua pakai jerit-jerit. Yang tak jerit Islam tu saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi pilot kata jangan pengen sangat. Belakang itu ada beg payung terjun. Pakai seorang ambil satu pakai, 2 orang lompatlah. Dia kata pakai beg payung terjun. Tapi seorang kena korban, dia kata sebab beg payung terjun ada 4 saja, 4-5 orang. Masya Allah. Yang mula-mula dia ambil itu presiden Amerika. Saya paling cerdik, dia kata dalam dunia. Dunia memerlukan kami kuasa kuat, kuasa besar. Dia pakai satu beg, dia lompat. Yang kedua presiden Afrika, dia ambil satu, dia pakai, dia lompat. Yang ketiga penyanyi pop, kalau saya tak nyanyi pakai semua goreng, dia ambil satu, lompat. Tinggal SPG bag. Kalau dia orang Islam tu ambil bag tu bagi kamu dah tu. Nah, kamu saja ambil bag ni, kamu lompat. Kenapa pakcik? Kamu muda, masa depan cerah. Saya orang Islam. Soal ajal maut ini Allah punya, aku serah pada Allah. Kalau jadilah ajal saya macam ni lah. Masya Allah. Budak tu bagi balik, pakcik ambil lah bag ni, pakcik pakai lah. Dia tanya tak apa kamu muda, kamu sudah lompat. Budak ni kata tanpa ambil lah, pakcik ni ada lebih satu. Dia tanya mana boleh ada lebih satu? Bag 4, 3 sudah lompat, lepas tu kena satu saja. Macam mana boleh ada satu lebih? Dia kata tu presiden Amerika kuasa besar paling cerdik dalam dunia ni. Kalau apa tetap tersilap di balai beg sekolah saya. Beg sekolah lompat, Masya Allah. Tuhan nampak cerdik dan bodoh juga. Jangan anggap kita cerdik sangat, Masya Allah. Banyak benda kita tahu. Agama selama mana tak mati, selama tu kena mati, Masya Allah. Kata Ibnu Mubarak, Masya Allah. Ibnu Mubarak seorang ulama. Dia satu hari anak murid dia tanya, wahai tuan guru, lama mana kena mengaji? Lama mana kena mengaji? Ibnu Mubarak jawab, Abdullah Ibnu Mubarak namanya. Abdullah dia jawab, lama mana kamu bodoh? Dia jawab, lama mana kamu bodoh, lama tu kamu kena mengaji.
Jadi dia bertanya, lama mana kami dianggap bodoh? Lama mana kamu mencari dunia, lama itulah kamu bodoh. Bodoh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ngaji sepanjang orang. Yang terakhir, yang keempat, maliyah. Apa dia maliyah? Harta. Nah, apa dengan harta kita? Infak, Masya Allah. Banyak mana kita berinfak? Banyak itulah kita infak, Masya Allah, tabarakallah. Nabi suka pada sedekah, tapi masa Ramadan luar biasa sedekah Nabi, Masya Allah. Habis semua bawa beri, habis semua. Masya Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku tak pernah melihat seorang sepuluh dan selebihku sedekah di macam Nabi. Tak ada siapa boleh kalahkan Nabi. Tak ada manusia yang lain. Masya Allah. Pasal Nabi mana simpan apa untuk diri Nabi? Semua Nabi wakafkan, Nabi infakkan ke jalan Islam. Dan Nabi punya akhlakul karim di dalam berinfak. Masya Allah, manusia tak baca. Pasal apa? Nabi pakai kain rida. Nabi punya rida bukan macam kita punya mahal. Nabi pakai kain rida baru beli, berdoa-doa mai seorang sahabat. Masya Allah, tabarakallah, cantik rida kamu ya Rasulullah. Kamu berkenan tak? Sangat berkenan. Nah, ambil. Itu Nabi, Masya Allah. Nabi sudah dapat kambing daripada lembah ni sampai ke lembah ni. Dalam riwayat itu letak ratusan ekor kambing Nabi dapat. Mai seorang Badui, tempat ni sangat penting. Mai seorang Badui, Arab pedalaman, bukan Islam pun. Dia banyak tengok Muhammad, banyaknya kambing kamu. Ya, orang bagi. Aku tak ada siapa orang bagi. Pasal apa? Putri ini juga ada dapat seekor dua ekor nak bawa balik masalah bagi kawan kampung saya. Nabi kata, kenapa saya bawa dua ekor? Ambillah semuanya, kata Nabi. Dia pandai habis semua, Masya Allah. Oh, licin dia ambil. Itu baru Badui. Masya Allah. Oh, boleh tak kita? Saya keluar, saya kata, cantik motor ni. Saya punya Ustaz nak kunci bawa balik. Masya Allah. Tapi itu jangan kalau itu Masya Allah. Banyak berinfak sepanjang Ramadan ini. Masya Allah. Ati Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, jangan jadikan harta kamu dan anak-anak kamu jadi penghalang dalam diri kamu daripada mengingati Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang buat sedemikian, dia adalah orang yang paling rugi, kata Allah. Jadi sebenarnya Allah suruh apa? Masya Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut. Oleh yang demikian, infakkanlah sebahagian rezeki. Allah kata sebahagian rezeki yang kami bagi kepada kamu sebelum datangnya maut, kata Nabi. Tapi kita buat tak buat. Lepas nanti fayaqulu rabbi laula a'tani ila ajalin qarib. Ya Allah, tudahkanlah ajal kami. Itu apa? Fa as-saddaqa wa kum minas sholihin. Aku akan balik, aku akan sedekah semua. Tadi ada kata separuh. Ini dia kata apa? Semuanya saya akan sedekah dan saya akan jadi orang yang saleh. Masya Allah. Pasal apa dia mati, dia minta nak balik untuk nak sedekah. Kata Ibn Abbas, kalau tak silap saya. Bila kita masukkan yang lahat, semua dah balik dah, kita ada somak. Perkara pertama Allah buka hijakan dengan sedekah kita. Sebab itu dia kata, aku nak balik nak sedekah. Bukan solat, bukan puasa, nak sedekah. Allah jawab, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajalullah wallahu khabirun bima ta'mal. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila ajal dia sudah tiba. Masya Allah. Jadi infak ada banyak mana yang kita boleh sedekah banyak. Sebab itu Nabi kata, sedekah walau dengan sebiji kurma. Sedekah kepada dengan sebiji kurma. Saya hafal lagu tu, ada satu masjid saya pergi. Tabung saya penuh dengan kurma. Masya Allah. Wah, boleh jangan. Kita kata sebiji kurma. Biji-biji pun dia pemikul juga. Ya Allah, jenuh nak petik biji. Aduh. Apa? Itu Nabi bagi masalah. Kata misalan saja. Masya Allah. Jadi banyak anak beranfak. Sedekah ada dua jenis. Sedekah. Satu wajibah, sedekah wajibah. Satu lagi sedekah sunnah. Apa dia wajibah? Wajibah ni wajib. Antaranya zakat. Bila main haul dan nisab, wajib kena keluar. Itu sedekah wajibah. Yang kedua sedekah sunnah. Sedekah sunnah ni ada dua macam. Satu ammah, satu jariah. Ammah ni macam mana? Sedekah ammah. Sedekah ammah ni macam contoh kita tengah makan. Kan sekarang dia buka puasa. Bila kita tengok orang susah main,
Kita tengok berapa susahnya, kesian kita beli satu nasi anak bagi satu bukai kan. Dia terima nasi itu daripada kita, pahala kita dicatat, masya Allah. Dia makan, pahala kita dicatat lagi. Dia berhenti makan, pahala kita berhenti. Itu amal. Long short term, kalau gabungan kita pakai short term, masya Allah. Yang jadi tadi macam mana? Walaupun sudah mati, tapi lebih sampai ke gunung sampai selama-lamanya. Antaranya kita berwakaf, masya Allah. Ya, jadi ini 4 amalan kita jaga sepanjang Ramadan. Taubatnya 1 Syawal, la'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Pasal takwa ini menjamin keberkatan kita di dalam syurga. Wasifal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha assalamu alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasifal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa dibawa ke syurga berbondong-bondong. Hatta iza ja'uha, apabila mereka sampai di syurga, wa futihat abwabuha, sedangkan pintu syurga dibukakan kepada mereka. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata para penjaga pintu syurga, Assalamu alaikum, salam sejahtera ke atas kalian. Tibtum, berbahagialah kalian. Masya Allah. Kenapa? Fadkhuluha khalidin. Kamu akan kekal di dalam syurga ini selama-lamanya. Selama-lamanya macam mana? Khuludun fala maut, kata Nabi. Kekal hidup, tidak ada mati. Dunia semua akan mati. Kita akan dengar orang-orang yang kita sayangi meninggalkan kita satu demi satu, masya Allah. Tapi di syurga kita dihimpunkan hiduplah selama-lamanya, tidak ada mati. Itu masya Allah Ramadan. Jadi manfaatkan Ramadan. Kerana tahun depan saya janji tahun depan akan ada lagi Ramadan. Bulan 3 mungkin, tapi kita bulan 12 sudah jalan. Masya Allah. Kemudian itu, masya Allah. Jadi jadikan yani yang terbaik daripada diri kita. Insya Allah itu saja. Saya ada satu hadiah yaitu muslimat sebagai yang terbaik pada saya, guru saya masya Allah, yaitu Datuk Sri Paduka Mursyid Diraja Syekh Dr. Badarudin, mantan mufti negeri Kedah, bersama anak-anaknya Fadil Ustaz Ahmad Usam, Datuk Ahmad Usam. Masya Allah, ada 3 projek mereka buat, satu di Kudian, 2 lagi di Al-Ustaz. Masya Allah, Hafiz, kebaikan surau, buat untuk asnaf dan yatim, dan juga rumah kelamin ini untuk warga tua-tua yang kami duduk di sana ngaji sedia, masya Allah, sampai selama-lamanya, masya Allah. Ini semua melibatkan kos 3,5 juta, masya Allah. Jadi seandainya kalau kita nak bersama dengan ulama yang masyhur, karena Dr. Badarudin ini ulama, ketua ulama Nusantara, itu masya Allah hebat. Dalam usia 75 tahun dan tetap tiba mudah-mudahan, masya Allah. Jadi sempena dengan hari mulia, bulan yang mulia, hari Jumat, masya Allah, ambil berdoa ini kita bawa. Daripada 20 ringgit, 50 ringgit, ada yang 100 ringgit. Seandainya kalau mau ayah kita sudah berada di alam barzah, apa yang kita nanti kepada mereka hari Jumat ini? Antara pahala wakaf pergi kepada mereka. Banyak mana saja dari gennya, tapi pahalanya selama-lamanya, masya Allah. Ambil berdoa ini, masya Allah. Saya waktu mesyuarat dengan ibu ada juga, saya tanya 35 juta macam mana, adanya Nabi Jahil. Ada orang kata Allah dia pahala apa? Dia kata Ustaz, Kasmian ini dia ada satu tempat di tempat mutiara, masya Allah. Dalam tu ada, masya Allah, ada satu surah Al-Banu, dia kata masya Allah. Ustaz pilihkan surah Al-Banu ni, jemaah dia semua kaya-kaya, kata masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sama saja bukan 35 juta, 35 juta boleh ikut dari ada. Tapi saya tak tahu lah yang ikut tak surah ni apa ni yang mana tu apa. Surah ni, insyaallah. Itu saja lah daripada saya, mudah-mudahan sekiranya kita ni saya punya buat lagi, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita. Kita doakan semoga Ramadan ini yang terbaik daripada diri kita berbanding dengan sebelum-sebelumnya, insyaallah. Nah, hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم.